Sabarlah wahai saudaraku, untuk menggapai cita. Jalan yang kau tempuh sangat panjang, tak sekadar bongkar batu karang. Yakinlah wahai saudaraku, kemenangan kan menjerang. Walau tak kita hadapi masanya, tetaplah al-haq pasti menang. Tanam di hati beriman sejati, berpadu dengan jiwa Rabbani. Jadi insyaAllah tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan ini berjemput yang berbahagia Syekh Muhammad Zainal Asri bin Haji Muhammad Ramli untuk menyampaikan taujihat beliau. Pada tafadhal insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Fadil Ustaz Kursi, Fadil Ustaz Fikri, selaku Ustaz Jumlah kat dalam ilmu pelapis ulama Azhar Kedah. Seluruh ahli terkuasa ulama pelapis, saudara tuan-tuan dan sekalian, alhamdulillah pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama pada malam ini sahabat Sunnah Muhammad kita duduk dalam majlis atau bersama-sama dengan majlis program Liqa Fikri karya ke-7. Pada malam ini insya-Allah sahabat Sunnah Muhammad kita akan membincangkan satu mawdu' yang waktu yang sangat terbatas ini sahabat Sunnah Muhammad sebegitu mencemburui untuk bersama-sama kita membincangkan satu mawdu' yang sangat penting berkenaan dengan apa yang disebut dengan Jil An-Nasr Al-Mansyud, yaitu generasi kemenangan yang diimpikan. Semenjak daripada sahabat Sunnah Muhammad kita menempuh ataupun menyambut kemerdekaan negara lebih dari 55 tahun yang lalu sahabat Sunnah Muhammad, dan dengan penubuhan Jamaah Islam PAS kita merindui suatu realiti yang namanya An-Nasr, iaitu kemenangan. Cumanya kemenangan yang kita impikan itu sahabat Sunnah Muhammad masih di dalam impian ataupun yang disebut dengan impian ataupun amal sahabat Sunnah Muhammad. Dalam maksud kemenangan itu masih belum menjadi waqi'i ataupun realiti kita sahabat Sunnah Muhammad.
Menang yang kita maksudkan adalah menang dengan maksud Islam kembali berkuasa. Kalaupun kita menang, sahabat Sayyidina Muhammad, dapat kita menguasai beberapa buah negeri dalam tanah air kita, sahabat Sayyidina Muhammad, Islam masih belum berkuasa. Maknanya sahabat Sayyidina Muhammad, kemenangan yang diimpikan itu masih menjadi impian, masih menjadi impian sahabat Sayyidina Muhammad. Cumanya sahabat Sayyidina Muhammad, bilakah Islam akan kembali berkuasa? Dan sahabat Sayyidina Muhammad, siapakah agaknya mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Sayyidina Muhammad, untuk memegang panji-panji Islam sehingga Islam berjaya untuk kembali berkuasa? Itu satu persoalan untuk kita semua. Islam itu, sahabat Sayyidina Muhammad, mesti digerakkan oleh rijal. Islam mesti digerakkan oleh rijal, sahabat Sayyidina Muhammad, yaitu para petugas yang bekerja untuk menangkan Islam. Islam tak boleh menang sendiri-sendiri, sekalipun Tuhan boleh menangkan Islam. Sekalipun Tuhan boleh, Tuhan nak bagi Islam tu menang, boleh. Tapi fitrahnya mesti ada penggerak yang menggerakkan kemenangan Islam. Siapakah mereka itu? Itulah satu jil yang disebut dengan jil An-Nasri, generasi kemenangan, Al-Mansyur, yang diimpikan. Satu generasi kemenangan yang diimpikan. Barangkali sahabat Sayyidina Muhammad, kita sering mendengar ucapan pimpinan sahabat Sayyidina Muhammad, mungkin Islam tidak menang di zaman kita, Islam menang di zaman generasi yang akan datang. Itu ucapan pimpinan kita. Makna generasi itu diimpikan semenjak sekian lamanya. Pimpinan silih berganti, sama menyambung, membuat ucapan yang begitu ubah. Islam mungkin tidak menang di zaman kami, tapi Islam mungkin menang di zaman generasi yang akan datang. Islam tidak menang di zaman kami, tapi Islam mungkin menang di zaman anak cucu kami. Itu ucapan yang silih berganti, sama menyambung di antara lidah pimpinan yang terdahulu, dan kita masih menyambung ucapan yang sama pada hari ini. Cumanya ana secara pribadi merasakan sahabat Sayyidina Muhammad, kita ialah jil An-Nasr Mansyur yang diimpikan oleh umat selama ini, insyaAllah. Sahabat Sayyidina Muhammad, Rasulullah yang rahmati Allah sekalian, itulah yang dimaksud dengan jil An-Nasr Mansyur. Generasi ini yang akan membawa panji-panji Islam, sahabat Sayyidina Muhammad, yang menggerakkan kerja-kerja perjuangan sehingga berjaya untuk mendaulatkan Islam di tempatnya. Sahabat Sayyidina Muhammad ialah bukan sembarangan generasi. Mereka adalah generasi yang paling baik yang pernah dilahirkan oleh tuan-tuan. Sahabat Sayyidina Muhammad, sebab Islam fitrahnya akan menang di tangan generasi yang terbaik. Islam akan menang di tangan generasi yang paling baik. Cuma sebelum kita bercakap lebih lanjut soal Sayyidina Muhammad, kita mesti mengetahui undang-undang kemenangan. Dia ada undang-undang kemenangan. Soal Sayyidina Muhammad dengan maksud seperti mana kita tahu bahawa alam ini ada undang-undangnya. Alam ini ada undang-undangnya. Soal Sayyidina Muhammad, kalau nak hujan, dia mesti ada pokok hujan.
Itu undang-undang alam Saudara Sayyidina Muhammad. Kalau nak bah, dia mesti ada proses turun hujan. Itu undang-undang. Jadi bila nak menang ni, dia ada proses. Dia ada proses untuk mencapai kemenangan. Jadi untuk itu, mestinya kita memahami bahawasanya Saudara Sayyidina Muhammad, Islam itu tidak akan datang secara tiba-tiba. Islam itu Saudara Sayyidina Muhammad tidak datang tiba-tiba nak menang, tidak. Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Saudara Sayyidina Muhammad, kalau macam tu kemenangan dia ada undang-undangnya. Undang-undang pertama untuk Islam mencapai kemenangan Saudara Sayyidina Muhammad ialah bahawasanya kemenangan itu Saudara Sayyidina Muhammad datang daripada sisi Allah. Kemenangan bukan daripada kita. Kemenangan datang daripada Allah Saudara Sayyidina Muhammad. Maksudnya Saudara Sayyidina Muhammad, siapa yang Allah tolong, maka dia tidak akan dapat dikalahkan sampai bila-bila. Kemenangan daripada Allah Saudara Sayyidina Muhammad. Siapa yang Allah tolong dia, maka mereka tidak akan dapat dikalahkan sampai bila-bila. Pasal kemenangan daripada Allah Saudara Sayyidina Muhammad. Sekalipun Saudara Sayyidina Muhammad seluruh penjuru dan pelosok dunia ini bekerja untuk meruntuhkan kekuatan Islam, tidak akan mampu. Sebab kemenangan itu Allah yang kurnia dan dijaga oleh Dia. Maka demikian juga kalau orang mencuba untuk menghinakan perjuangan Islam, tetap tidak akan dapat dihinakan. Dengan Islam tetap dilihat mulia oleh orang. Sekalipun bilangan yang ramai, sekalipun persediaan yang lengkap untuk menumbangkan kemenangan Islam, tetap tidak akan berjaya. Itu undang-undang yang mesti kita faham, bahawa menang datang daripada Allah. Sebelum kita bercakap maudhu' yang berkenaan dengan kemenangan yang hakiki, Saudara Sayyidina Muhammad, kemenangan yang hakiki ialah kemenangan di mana kita sebenarnya ialah generasi Jil An-Nasr Mansyur. Saudara Sayyidina Muhammad, itu kemenangan yang hakiki. Kemenangan hakiki ialah di tangan Jil An-Nasr Mansyur. Saudara Sayyidina Muhammad. Sebab mereka menjadi sebab kemenangan Islam, dan Islam kembali menjadi Tuhan ialah berpunca daripada mereka. Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kemenangan Saudara Sayyidina Muhammad masih belum bersifat hakiki, dia boleh datang pergi. Kemenangan kalau masih belum bersifat hakiki, dia boleh datang dan pergi. Hari ini kita menang, esok kita kalah. Hari ini kita menang, esok kita kalah, begitu. Sebab kemenangan yang hakiki itu ialah maqam. Kemenangan yang hakiki itu ialah suatu maqam, satu kedudukan, satu pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang diciptai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hari ini kita menang, esok kita kalah pula, untuk kita menang pula, itu proses untuk melahirkan Jil An-Nasr Al-Mansyur. Saudara Sayyidina Muhammad. Mungkin kita masih belum layak untuk menikmati kemenangan Islam, tapi Tuhan bagi juga. Saudara Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidina Muhammad
melalui proses dan undang-undangnya untuk melahirkan Jil An-Nasr Mansyur. Pengalaman kita dalam perjuangan Sahabat Sayyidina Muhammad pas syarat dengan pengalaman kalah. Banyaknya pengalaman pas menghadapi kekalahan dalam pilihan raya Sahabat Sayyidina Muhammad. Khususnya kalau tengok pengalaman dalam negeri Kedah, Darul Aman Sahabat Sayyidina. Pas tak pernah menang, pas sentiasa kalah. Sehinggalah baru-baru ni kita menang Sahabat Sayyidina Muhammad. Itu pengalaman pertama dalam perjuangan pas di negeri Kedah, dapat merintah negeri yang bertuah ni. Sahabat Sayyidina Muhammad pun dapat merintah ni ibarat seperti Sahabat Sayyidina Muhammad orang duduk di atas kursi tapi kakinya 3. Mana kemenangan untuk kemenangan yang benar-benar Sahabat Sayyidina Muhammad tidak seimbang. Soalnya kita tak pernah menang, tapi kita menang. Kita pun tak sangka kita menang. Pengalaman ana dalam sepanjang dalam harakah dan jamaah kita ini Sahabat Sayyidina Muhammad. Pas kena menang tahun 2008 Sahabat Sayyidina Muhammad, benar-benar suatu kejutan. Sebab PAS Kedah hanya untuk PAS Kedah ketika itu masuk pilihan raya Sahabat Sayyidina Muhammad hanyalah untuk menjadi pembangkang yang kuat sahaja di Dewan Negeri. Sehingga setiap orang tak percaya kita menang. Sehingga orang tak percaya kita menang, kita boleh menang. Maksudnya benar-benar undang-undang kemenangan itu betul datang daripada Allah Sahabat Sayyidina Muhammad. Kita syarat dengan pengalaman kalah, tapi kita tak pernah ada pengalaman menang. Kita dah banyak ilmu berkenaan dengan kalah, fiqh kalah, tapi kita tak ada fiqh menang. Kita sentiasa duduk dalam gerakan program usrahnya, tamrin, tarbiyahnya Sahabat Sayyidina Muhammad. Sentiasa ditanam dalam jiwa kita jihad. Itulah kehebatan PAS, jihad yang menggurulkan musuh-musuh Islam ialah kerana semangat juang Alipah. Itu sangat hebat. Semangat juang Alipah, semangat jihad Alipah, itu yang tidak ada dalam semangat juang musuh kita. Inilah orang PAS. Dan orang PAS semua faham di hujung jihad hanya ada satu, namanya syahid. Di hujung jihad, pengusut jihad ialah syahid. Sahabat Sayyidina Muhammad. Hak itu semua kita hayati. Kita berjuang sebab nak mati syahid. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tetapi tidak ramai yang menghayati di hujung jihad juga ada selain syahid, ada satu lagi, iaitu An-Nasr, kemenangan. Walaupun orang tahu, tapi penghayatan terhadap di hujung jihad ialah kemenangan. Akhirnya kita hanya mempersiapkan penggerak-penggerak harakah ini dengan persediaan kalau kita berjuang kita akan mati syahid. Jihad lastnya syahid. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sedangkan jihad selepasnya juga ada nasr. Masalah Sayyidina Muhammad, kita kena buat tamrin program tarbiyah tajuk khusus fiqhul nasri,
kemenangan. Bila menang, sebab apa? Sebab kita tak pernah dapat pengalaman menang. Ini tarbiyah hari itulah, tarbiyah hari itu. Kita tak pernah dapat pengalaman menang. Kita tak pernah buat satu tamrin membicarakan tentang fiqhun nasri, ilmu yang berkaitan persediaan untuk menang. Walaupun kita tahu soal Sayyidina Muhammad bahwasanya untuk hidup dalam satu situasi yang pasti dia mesti ada persediaan. Kalau itu contohnya orang nak kahwin, bila nak kahwin dia mesti ada kursus kahwin. Ini persediaan untuk masuk ke satu alam yang kita semua tak pernah masuk. Orang nak jadi driver, kita sebelum pegang steering itu, tuan-tuan, teringinlah bawa kereta. Tapi bukan, tuan-tuan, bukan mudah nak bawa kereta. Dia kena ada proses, iaitu kursus untuk mendapat kebenaran memandu kenderaan. Itu tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Ni, oleh kerana kita tidak buat persediaan ke arah itu, jadi macam ni. Kalau dah perjalanan cukup sah. Merintah, tuan-tuan, bukan yang mudah. Kalau kita tak bersedia merintah, tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, realitinya dah kita lihat. Pas kena 2004 sangat hebat. Sikit pun tak rasa pergeseran. Sikit pun kita tak rasa kita bergeser. Rupa-rupanya menang ni, penyakit menang ni, tu bergeser. Penyakit menang. Dulu sebelum kita menang, soalan Sayyidina Muhammad, kita tolak hang aku, hang jadi telut, hang lah, menang. Tuan-tuan, seperti boleh kita mengatakan hampir semua orang teringin nak ditelut. Itu fiqhun nasri. Fiqhun nasri, soalan Sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, soalan satu. Apa di balik fiqhun nasri ni? Yang keluarnya ialah bila menang, dulu kita tak terfikir ataupun kita tak terlintas ataupun kita segan nak fikir. Menang ada satu anugerah yang dipanggil ghanimah. Dulu kita kata ghanimah, kita tu baca ghanimah ni zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman umat Islam perang dulu. Kita tu baca ghanimah ni perang dengan menggunakan senjata, mati, lepas tu menang, orang dapat harta ghanimah. Kita tak buat satu pembentangan, kursus, tarbiyah, bahwasanya dalam pertempuran cara demokrasi berparlimen ni pun kalau menang ada ghanimah. Soalan semua. Akhirnya bila menang, Halifah ni diminta ghanimah. Bila menang, diminta ghanimah. Maka mereka yang tak faham fiqhul ghanimah menyangka hak minta ghanimah. Boleh faham tak maksudnya? Salah kan minta ghanimah? Ghanimah ni, soalan Sayyidina, ialah merupakan, soalan Sayyidina Muhammad, di antara harta ataupun pendapatan yang paling halal sekali. Ghanimah ni yang merupakan pendapatan rezeki, punca pendapatan, di antara punca pendapatan yang paling halal sekali. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau orang perang
perang. Tujuannya adalah untuk mendapat harta ghanimah. Salah ke? Tak. Betul. Sebab dia nak mengusahakan rezeki yang halal, rezeki yang paling halal sekali. Jadi soalan Sayyidina Muhammad, ni tak faham. Bila nak harta ghanimah, kita pun menuding kepada soalan senang kepada orang yang minta ghanimah. Kita kata, oh, berjuang selama ni nak ni no, berjuang selama ni nak ni no, oh tak ikhlas rupanya. Hak ni tu kita perlukan pelajaran. Soalan macam ni lah soalan Sayyidina Muhammad. Orang soalan Sayyidina Muhammad semayang duha, niatnya satu ya, nak murah rezeki. Bayang duha, niat nak murah rezeki, ikhlas tak? Ikhlas tak? Ikhlas tak? Ikhlas orang-orang. Tapi kalau martabat orang khas, tak ikhlas tak? Martabat orang-orang ikhlas. Semayang duha nak murah rezeki. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau berjuang nak harta ghanimah, soalan Sayyidina Muhammad, ikhlaslah. Jawab orang-orang. Tuan-tuan, hak ni yang menyebabkan kebanyakan orang celaka. Bila menang-menang, halipahnya pakai aduk seluruh ke bawah ya. Tak minta. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu contoh kita kata mesti ada fiqhun nasri. Mesti ada fiqhun nasri. Ilmu kalau menang macam mana? Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad menang datang daripada Allah. Pasal apa menang datang daripada Allah? Sebabnya kerana soalan kita nak menang. Islam ni tak menang pun, Tuhan tu Tuhan juga. Kita kalah ni, kita kalah. Dan ayat ni kita kalah dalam PRU ke-13, pas kedah kalah. Tukar Tuhan lah. Tuhan tukar lah. Dan Allah tu Tuhan juga. Kita kalah pun dia Tuhan, kita menang pun dia Tuhan. Maknanya Tuhan tak ambil sikit pun manfaat daripada kemenangan kita. Itu siapa nak menang? Kita nak menang. Soalan Sayyidina dalilnya wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Satu benar lagi hampa teringin ialah nasrun minallah, kemenangan daripada Allah, wa fathun qarib. Makna menang tu kita apa? Sebab kita nak, sebab kita hamba, sebab kita hamba. Apa kait dengan hamba? Sebab kita nak melaksanakan ubudiyah yang paling tinggi sekali. Apa dia? Memerintah. Kita boleh sembahyang, puasa, zakat, haji, semua boleh buat. Alhamdulillah. Tapi kita masih belum dapat buat selama pas itu bukan ialah apa dia? Memerintah. Selagi mana tak merintah, masalah Sayyidina tak boleh jalan. Hak semua dalam Quran. Maknanya hak Nabi laksanakan semuanya. Pada saat Nabi masih ada hari itu, selagi mana tak merintah, tak boleh praktik semua hak Nabi suruh buat. Jadi kita oleh kata hamba, kita nak mencapai satu tahap, iaitu kita nak buat semua hak Tuhan suruh. Lah tak boleh buat semua lagi hak Tuhan suruh. Pasal apa? Sebab tak menang lagi. Jadi menang tu kita nak. Jadi oleh kerana hak tu kita nak, tak mudah, kena ikut Tuhan, kena ikut undang-undang dia. Undang-undang dia ialah aku yang bagi kemenangan. Undang-undang doa.
Undang-undang kedua soal Sayyidina Muhammad, bahawa Tuhan tidak akan tolong melainkan orang yang tolong dia. Kalau kita tak tolong Tuhan, Tuhan tak tolong kita. Siapa yang tolong dia, dia tolong. Soal Sayyidina Muhammad. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ya orang beriman, in tansurullah yansurkum. Kita bagi adab syarat. Kalau kamu tolong Allah, Allah pasti tolong kamu. Dia syarat. Syarat tu. Syarat aku nak tolong apa tolong aku? Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi sahabat Sayyidina Muhammad, jadi apa makna menolong Allah? Iaitu menangkan agama Allah. Apa kerja kita buat nak menangkan agama Allah? Apa gerak kerja kita untuk menangkan Islam? Sahabat Muhammad. Apa gerak kerja kita untuk meninggikan kalimah Allah? Buat apa? Ni contohnya, ni letak fikri ni contohnya. Kita buat program ya, buat program bina generasi, memberi kepahaman kepada ahli. Buat saja. Jangan tutu, jangan duk tanya bila nak ramai. Aja. Kalau cukup syarat sampai masanya kita buat kerja untuk maksimum, ahli panel semua sibuk program. Alhamdulillah. Setiap lebih peringkat cawangannya, peringkat kawasannya, peringkat negerinya, peringkat pusatnya. Okey, contoh anda kata soalan sederhana. Kita tak pimpinan peringkat pusat, sibuk. Pimpinan peringkat negeri sibuk macam peringkat pusat tak? Kena sibuk macam tu. Peringkat cawangan, peringkat kawasan kena sibuk macam peringkat negeri. Peringkat cawangan kena sibuk macam peringkat kawasan. Mana semua orang sibuk. Yang dua Allah ni, terus saya kata ahli, tak mau kata ahli lagi. Ini petugas rijal, petugas apa? Ada petugas apa? Soalan sebab sampai tak tahu buat apa. Pasal apa? Kalau tak tahu buat apa, mana apa? Ilik banyak. Ish, nak buat apa? Tak tahu apa. Dia sepatutnya tak ada masa pasal kerja lu buat kerja. Sampai dengan anak bini pun tak mau padat. Pasal apa? Punya berjuang pah. Menang. Dia kalau kita kata kita ni tujuan, kita ni amili, kita ada masa banyak masa kosong. Berarti apa? Tak tuih. Pejuang ni tak ada masalah. Masa semua untuk Allah, untuk dia ni, untuk hendak kena hak dia ni berebut. Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maka ni kita boleh ambil contoh maka ni Sayyidina Muhammad. Terhadap apa berlaku kepada Ustaz Azizan. Maka ni semua kita tahu punca yang bekas PJ kita Ustaz Azizan yang menyebabkan kakinya hilang 2 bulan. Pasal apa? Sebab dia naik. Kalau sihat, dah lah nak tengok kesihatan. Tapi bagaimana masa tak ada mabuk di Medan, macam tu. Jadi maknanya soalan Sayyidina Muhammad, sampai tak ada nak tengok diri sendiri, sampai tak ada nak tengok anak bini punya nak bagi Islam kan. Maknanya kepentingan peribadi dari belakang lah, kepentingan Islam di hadapan. Baru menang. Kalau semua alifah dia tu sah, masuk menang. Tapi siapa nak didik macam tu? Siapa nak bagi pahaman sampai tahu tu? Jadi soalan Sayyidina Muhammad, itulah yang dikatakan undang-undang kemenangan. Undang-undang yang ketiga, menang ni untuk siapa?
Menang ni untuk kita ke? Kita siapa? Kita orang beriman. Menang ni untuk orang beriman ke ataupun untuk orang yang bukan orang beriman? Kemenangan ni ialah untuk orang beriman. Ini undang-undang ketiga. Tuhan nak bagi menang, Tuhan bagi kemenangan pada orang beriman. Kemenangan hadiah orang beriman. Kemenangan adalah hadiah untuk orang beriman. Islam menang ni bukan nak bagi untuk orang bukan Islam. Sekalipun Islam menang, orang bukan Islam pun untung. Pasal Islam ni ialah rahmatan lil alamin. Tapi Tuhan bagi kemenangan sebabnya kerana Tuhan nak bagi hadiah kat kita. Seperti mana Rasulullah SAW kemenangan itu ialah untuk kita. Kemenangan itu tidak akan tercapai melainkan dengan sebab kita. Siapa kita? Orang beriman. Jangan duk kata kita ni menang Cina pakar banyak. Kita ni menang mungkin bukan Islam banyak gigit kita. Kita menang sebab kita. Siapa kita? Kita orang beriman. Sahabat sudah Muhammad. Sosok sekalian, kadang-kadang sikit kepahaman tersilap memahami sesuatu yang asas dalam perjuangan. Kalau kita duk kata macam tu lah, duk kata kita ni Cina pakar banyak tu menang, dia lebih faham macam Najib tu cakap tu. Najib cakap tak pernah kata insyaAllah. Pimpinan UMNO semua bercakap tak pernah sanadnya insyaAllah. Kita lupa soalan senamak menang orang Islam. Sebenarnya menanglah sebab kita. Kita pun menang. Dalilnya Tuhan sebut wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang memperkuatkan engkau wahai Muhammad. Binasri, Tuhan kuatkan Nabi dengan pertolongannya. Satu. Yang kedua, wabil mu'minin. Yang kedua, dengan sebab orang beriman. Tuhan bagi kemenangan dengan sebab kita. Sahabat Sayyidina Muhammad. Baik. Contoh kita pernah dengar kan Tuan Aziz kata waktu menang Kelantan Pembilah hari itu ni, kata Tuan Aziz ada hubungan di antara langit dan bumi. Menang Pak di Kelantan tu sebab ada hubungan dengan langit. Sahabat Sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Maknanya Tuhan bagi kemenangan, Tuhan turunkan junud bijunudin lam tarawha, tentera yang kamu tak dapat lihat, tentera malaikat. Syarat atau orang tentera tu, kita syarat untuk terima tentera tu. Di antaranya apa? Yakin. Bila turun tentera malaikat, kita semua rasa yakin untuk bertempur. Tapi kalau kita tak layak menerima tentera tu, nak masuk ke raya ni, nak menang hari ni tak yakin. Nak menang kalau duk pilih ni, kita pun rasa goyah. Berarti apa? Kita dah putus hubungan dengan lagi. Jadi subhanallah, Sahabat Sayyidina Muhammad itu undang-undang kemenangan, 3 undang-undang kemenangan. Kemudian Sahabat Sayyidina Muhammad sebesar-besar syarat narasi kemenangan itu, ciri-ciri narasi kemenangan itu, syarat yang paling utama sekali, sebesar-besar ciri-ciri mereka ialah mereka itu ialah muslihin islamiyin,
muslihin islamiyin. Muslih ni dia mabni, dia bina, dia muta'addi. Bila kita ngaji bahasa Arab, dia muta'addi. Sebab dia ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim salaha, baik. Salaha yasluhu, salaha yasluhu sulhan, fahuwa salihun. Salih, salih maknanya orang yang baik. Dia seorang yang baik. Salih ni kita seorang yang baik. Tapi kalau muslihin, dia aslaha yuslihu islahan fahuwa muslih. Tapi kalau kita muslih ni aslaha. Okey, contohlah jalasa. Jalasa mana duduk. Kalau jalasa tak ada mubtada maf'ul bih. Jalasa Muhammad al-Kursi, Muhammad di atas kursi. Tapi kalau kita kata ajlasa tu ada maf'ul bih. Macam mana soalan Sayyidina Muhammad? Orang tak manduk, kita pegang bahu dan tekan, duduk. Waktu panggil dia panggil ajlasa, memperduduk. Jadi kalau salah kita seorang baik, kalau asalah kita memperbaikkan orang. Orang yang memperbaikkan orang dia panggil muslih. Generasi yang akan menjadi, generasi yang dimasukkan dalam sunnah, generasi yang disebut jil an-nasl mansyur, ciri-ciri yang paling utama mereka muslih. Mereka tak sekadar nak mereka baik, mereka nak orang pun baik-baik jadi faham. Di pejabat, fikir macam mana nak bagi orang baik. Dalam kampung, fikir macam mana nak bagi orang baik. Di sekolah, fikir macam mana nak bagi orang baik. Mana generasi apa? Generasi program. Otak dia fikir program ya. Pasal apa? Nak bagi orang baik. Itu syarat yang paling utama. Jadi jil an-nasl mansyur. Agak-agak kita ni jil tua. Jangan pasal lagi nanti lu banyak lagi. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad itu generasi. Kemudian Allah SWT Sayyidina Muhammad, generasi ini yang Tuhan sebut generasi yang kembang di antara muslimin dan muslimat. Dia panggil ba'dukum min ba'd. Dia jangan kira muslimin saja, muslimat pun sama. Salah Sayyidina Muhammad itu sunnah perjalanan. Saudara yang mati Allah sekalian, Salah Sayyidina Muhammad jil an-nasl mansyur ni, untuk kenal generasi ini yang kedua ni, Salah Sayyidina Muhammad, iaitu generasi yang mengimani waqi'i, yang berpijak di alam nyata. Sahabat Sayyidina Muhammad faham tak generasi waqi'i? Kita berjuang ni, kita bukan di alam fantasi khayal. Kita berjuang ni, kita waqi'i. Sahabat Sayyidina Muhammad, kita tahu cara nak menangnya. Ni proses, ni jalan, dan kita tempuh jalan-jalan kemenangan. Dengan maksud Rasulullah SAW, orang kalau faham dia masukkan waqi'i, Rasulullah SAW berenang tak dan layak. Kalau dia berenang tak darat ni, itu dia panggil tak waqi'i, orang pula berenang dalam laut, dalam air. Rasulullah. Orang tanam padi dalam laut, tanam padi di benar. Kalau tanam padi di laut itu tak waqi'i.
Musalah Sayyidina Muhammad. Jadi Musalah Sayyidina Muhammad itulah yang disebut dengan Musalah Sayyidina Muhammad, generasi yang teliti. Kalau mereka membina bangunan, mereka tak bina bangunan di atas pasir. Jadi Musalah Sayyidina Muhammad maknanya apa? Generasi ini generasi yang tak pernah kecewa dalam perjuangan. Kalau kita kalah bangun ni, semua pakat pasal kecewa. Berjuang tahun ni, contoh tadi 40 orang. Dia kata, Ustaz, agak-agak kita boleh menang pula Ustaz. Anak pun pergi keluar, pergi kata kat dia 10 tahun lagi. Tu dia Ustaz, 10 tahun lagi. Ya Allah, latih dia kerja Ustaz. Dulu anak kata lah, untuk cakap sama orang ni, dia nak menang bagi lama, dia kena kalah dulu. Kelantan menang kan, lepas tu kalah. Dia menang pula tu, alamak. Terengganu menang hari tu kan, kalah. Dia menang pula kali ni, lama. Tapi daripada tempoh dia kalah hari tu, dengan menang ni, dengan kalah ni, ada anjakan pencapaian. Lagi 2 kursi daripada sama dengan dia. InsyaAllah mereka akan menang dalam PRU yang dipakai. Betul tak? 10 tahun ni, tu dia Ustaz, tu kawan tu mulut banyak, tu dia Ustaz, dekik dia kerja Ustaz. Tu 5 tahun kan dah buat apa? Dia kena 10 tahun. Macam apa boleh ingat? 4 tahun tak buat apa? Tak tahu buat apa? Dia kena 10 tahun. Tapi tak syaratlah 10 tahun, kata lah. Tapi kalau 5 tahun kita buat dia sungguh-sungguh Musalah Sayyidina Muhammad, InsyaAllah kita boleh menang. Ini kita boleh menang ni pasal apa? Kursi boleh kira, banyak kursi ke banyak orang? Jadi kursi sikit pun ramai, jadi insyaAllah Musalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kursi banyak, orang tak ada, maknanya aman lagi lah. Nampak macam tak aman lagi insyaAllah. Cumanya kita kena faham, kita realistik, kita wakil, kita tak khayal. Okey, yang ketiga. Nasi yang ketiga yang menjadi tanjim antara masuk ni ialah jailu amalin wa bina'i jama'ah wa bina'i jama'iyyin. Generasi yang bekerja, generasi yang membina jamaah. Kita tahu, kita kalau kita tak perhati nampak, katanya ada jemaah lain, tak apa. Ni ya Allah, macam-macam lah ni. Buat parti baru, mana pun takkan sama lah. Tak sama lah. Contoh, pas ada peringkat pusat, ada peringkat negeri, ada peringkat kawasan, ada peringkat cawangan. Hampir seluruh Malaysia boleh kata ada jualan. Nampak kita tak buat, hak baru boleh 50 tahun pula jadi. Maknanya, dosa pikat dapat dia pakai pahnya. Tak apa hati tak mana pun, ni lah pah. Kita kena bangga jadi ahli pah. Jadi, dalam media yang ada di Malaysia pada hari ini, Musalah Sayyidina Muhammad macam-macam lah pah ni. Pemikiran hati tu hendak
fikir jenis ni mana. Jadi Saudara Saudara Muhammad terus fikirlah baik dengan baru kita nak bina jemaah ni, kita nak baiki jemaah ni, kita nak proses jemaah ni. Saudara Saudara Muhammad, tapi bukan mudah, tak mudah. Kadang-kadang kita terpaksa bertemu itu pasti, nak mengelak untuk tak bertemu tak jadi. No? Islam dah sampai kat kita hari ni sebab bertemu. Sebab kuat dia nak, bukan kuat nak tindak, kuat nak menangkan fikrah perjuangan. Saudara-saudara, kita yakin tak? Perjuangan 4 ni perjuangan yang paling tepat sekali di Malaysia. Yakin, saudara-saudara. Dalam PAH ni banyak kecelaruan fikrah tak? Banyak, macam-macam fikrah. Kita fikrah apa? Ada fikrah tak? Ada. Perjuangkan fikrah kita, perjuangkan fikrah kita. Kawan-kawan yang memiliki fikrah yang tak seperti kita, salah sedama, makanya mereka yakin fikrah mereka betul. Betul. Yang mereka yakin fikrah mereka betul, dia berjuang semua-semua menegakkan fikrah. Kita yakin tak fikrah kita betul? Yakin ni fikrah kita, salah sedama. Jadi, okey, ketiga tu, mari kita bertaruh untuk menangkan fikrah kita. Sahabat semua. Jadi dia tak ada betul, kita ambil kata betul. Betul. Buatlah macam mana pun nak menangkan fikrah ni. Sahabat semua. Itulah yang dikatakan tilkal ayyamu nulawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar-putarkan di kalangan manusia. Sejarah bangsa Melayu ni yang terima Islam ni, nak Islam dekat kita ni, Allah, rantau Melayu ni peranglah, subhanallah. Salah sudah Muhammad. Kita tahu sahabat senama kerajaan anak naik ni, satu kerajaan anak menang tu, Allahu Akbar, perang naik, menang kerajaan tu. Taimasin membawa padi-padi Islam. Esok ni lepas beberapa tahun menjadi tuan yang memegang padi-padi Islam, dia lemah. Dia mula orang panggil terawih dengan dunia. Ada pot lain nampak pula, tu tak betul lah. Lepas ni akan berjuang untuk berjatuh pula, naik pot juga. Tapi masih padi-padi Islam lah yang dijual. Ini nak sampai dari kita ni. Lepas Rasulullah Khulafah Rasyidin, lepas Khulafah Rasyidin, Bani Umayyah, nak naik Bani Abbasiyah tu perang. Nak naik Bani Abbasiyah tu perang, mati. Tapi bukan suruh perang mau apa-apa tak perang. Dalam realiti ada perjuangan dalam jemaah. Kalau kita tahu ada unsur-unsur untuk menjatuhkan pimpinan kita, yang meyakini pimpinan kita ialah pimpinan yang paling layak untuk membawa menerajui jemaah ini, sahabat-sahabat, maka proses untuk menghirasahkan ataupun menjaga pimpinan yang merupakan suatu kewajiban. Satu kewajiban.
Hari ini pimpinan PAS orang tembak kat mana hari ini. Pimpinan PAS itu macam bukan pimpinan dia, macam musuh dia. Jadi kita bersama dengan apa peranan kita untuk menangkan jemaah ini. Jadi sahabat yang terakhir sekali, sahabat ialah generasi hati kata tidak ada maksud ini ialah generasi Rabbaniyah, generasi yang dibangsakan kepada Tuhan, yaitu generasi yang disebut dengan ya'ishuna fid dunya bi qulubi ahli akhirah. Hidup atas muka dunia, hidup mereka atas muka dunia, tetapi hati mereka hati orang-orang akhirat. Kadang-kadang kita kata lapar. Nak cari orang PAS yang macam ni di mana? Orang PAS yang berjuang tapi hati mereka hati akhirat. Tolong abang asal mana duk orang PAS macam ni. Pada pengamatan orang PAS macam ni ada sebab dulu ni duduk di pondok. Dulu duduk di pondok. Sebab itu subhanallah ta'ala senang pasport. Maknanya hari ini kalau dulu orang PAS yang macam ni, yang beramal Islam, yang menjaga salat jemaah di pondok, yang jaga amalan untuk mendekatkan dengan diri Tuhan itu di pondok, senang amat. Hari ini generasi itu mesti dikembangbiakkan di seluruh tempat di mana ada anak. Siapa nak buat? Siapa nak buat? Karena kerja kita tu banyak, tak terbuat. Jadi tak mudah untuk kita laksanakan, melainkan kita mesti bekerjasama, berpakat soal Rasulullah Muhammad untuk menangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itulah yang dapat sampaikan secara ringkas soal Rasulullah Muhammad. Itulah disebut dengan Jil An-Nasr Mansyud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.